Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk sahabat saya, Datuk Speaker, Datuk Yang di-Pertua Dewan yang cukup hebat hari ini mengendalikan Dewan. Kelawang senyumnya. Itu dia bagi 1 jam tu. Itu pun sebut tu. Tak lama Datuk Yang di-Pertua sekejap je. Dia angkat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, dalam bajet untuk tahun 2021, saya ingin menyentuh beberapa perkara. Pertamanya iaitu tentang banjir, paip pecah, dan berkaitan dengan siswazah, dan juga moratorium yang sepatutnya saya cadangkan kepada kerajaan negeri yang kita buat di peringkat negeri berkaitan dengan rumah rakyat dan juga di PBT lesen kepada penjaja-penjaja. Kerana pertamanya kita melihat mereka ini terkesan dengan COVID ni ataupun pandemik COVID-19 ini, dan rata-rata mereka ini adalah berpendapatan rendah. Jadi saya mencadangkan juga di dalam pembahasan bajet ini supaya kita ambil kira tentang pelepasan kepada lesen-lesen penjaja ini yang sedikit dapat meringankan beban mereka, dan termasuklah rumah-rumah rakyat ni. Rumah rakyat ni Datuk Yang betul bukannya orangnya yang berduit. Ramai yang tak berduit duduk di rumah rakyat ni. Kadang-kadang tu kita kesian. Kalau kita semak balik dengan unit perumahan, ramai yang tak bayar mengikut jadual dan ramai yang tertunggak hutang dia. Jadi apa salah dia? Kita bagi moratorium selama 6 bulan. Contohnya seperti federal bagi. Dan ini akan dapat meringankan beban mereka. Ini cadangan daripada sini menanti kepada kerajaan negeri supaya melihat semula. Melihat semula tentang kepayahan-kepayahan yang berlaku di peringkat bawahan ni. Rata-rata kita kat Negeri Sembilan ini adalah penduduk kampung. Terutamanya dalam kawasan Dun Sembilanti, kampung. Termasuklah di kawasan-kawasan lain. Jadi mereka ni juga selain daripada bertani, mereka juga adalah peniaga kecil-kecilan. Jadi mereka terkesan. Dan kadang-kadang tu kita kesian tengok mereka ada yang terpaksa meminjam, ada yang terpaksa mencari kawan-kawan yang lain untuk mereka menampung kehidupan harian mereka. Jadi saya cadangkan sekali lagi Datuk Yang di-Pertua supaya rumah rakyat ini, bayaran rumah rakyat ini kita bagi pelepasan. Begitu juga dengan lesen penjaja ni yang terkesan. Sekarang ni amat kurang sekali Datuk Yang di-Pertua. Amat kurang sekali. Kalau Datuk Pertua selalu datang tempat makan di tempat saya tu, kita tengok pun sekarang ni tak seramai dulu lagi dah. Dah kurang, bukan kurang sikit Datuk Pertua, memang kurang banyak betul. Jadi sebab itulah kita selaku kerajaan kita bagikan mereka ini sedikit kelonggaran untuk mereka mengharungi kehidupan mereka dalam pandemik COVID-19 ini. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan COVID ni juga yang terkesan ini, mereka-mereka yang saya tengok yang kontrak yang kontrak ataupun pekerja kontrak dengan kerajaan negeri khususnya, mereka juga terkesan. Jadi saya nampak langkah kerajaan ramai yang ada yang contract of service, ada yang contract for service, dan sekarang ni mereka di allowance mereka yang ada seperti allowance tetap, allowance sara hidup dan semua ni, dan imbuhan tetap awam ni 160 ni, keseluruhan 760 ni, mereka ada dah tak pay lagi dah.
Jadi saya harapkan juga kerajaan negeri akan memberi perhatian semula. Saya mencadangkanlah kerajaan negeri terutama Datuk SS Datuk SS betul Datuk boleh saya boleh. Datuk Speaker, minta tolong Datuk Speaker. Tadi Datuk Speaker juga ruling satu, perbankan satu. Terus perbankan. Jangan sambung-sambung. Ini jarang badanga banyak suka juga. Tapi kerja tak buat. Tolonglah. Tolong duduk. Okey. Terima kasih my friend. saya dapat Saya bagi laluan Okey. Ini jangan badang dulu jadi esko. Beginilah. Tidur. 36 don. YB Siri menanti kira satu don memang bagus berdon. Sebab kita punya tuanku ada di situ. Sebab itu you terus. Okey. Yang berhormat Datuk Terima kasih. Yang Dipertua. Sebagai terima kasih. Berkenaan dengan Tak bagi. Datuk betul kan? Dia tak bagi pasal dia nak terus. Terus. Saya benarkan. Penjelasan dia jangan Kalau Inilah Seremban yang nak mencelah pun saya benarkan. pekerja kontrak ini sebenarnya juga memberikan jasa dan khidmat mereka. Kalau kita katakan reserve 1 bilion itu jasa mereka pun adalah di situ. Jadi saya cadangkanlah untuk sekali luluskan dia punya allowance dalam bajet kita sebagai tambahan. Biarlah. Saya berharap sebelah sana pun akan sokong kerana semua staf dalam bilik-bilik expo itu adalah juga kontrak. Jadi apa salahnya kita berikan dia allowance itu yang sepatutnya mereka terimalah. Itu bukan saya nak campaikan mereka atas dasar kebajikan pekerja-pekerja kontrak. Itu sajalah. Terima kasih. Nak masukkan dalam ucapan? Terima kasih Datuk Betul. Masukkan. Masukkan. Datuk Yang Betul. Tadi saya nak perbetulkan sikit bukan lesen. Iaitu sewa kedai PBT. Datuk Yang Betul, yang satu lagi saya nak sebut tentang banjir. Banjir ni nampaknya Seri Tanjung diam-diam lah. Ini 7 floor. Bukan. Jalan Padang ugut kepada Seremban Jaya. Mana boleh? Oh, ada kah? Saya tak dengar lah. Sebab kamu tak faham bahasa Tamil. Apa dia cakap? Datuk Yang Betul. Okey, teruskan. Ini Seri Tanjung kacau lah Datuk Yang Betul. Okey, nanti teruskan. Datuk Yang Betul, satu lagi isu yang mana sekarang ni yang disebut-sebut itu isu banjir. Banjir ini bukan saja berlaku di kawasan rantau, kawasan rasah, Mambau dan sebagainya, tetapi banjir juga berlaku di Kuala Pilah, Johor dan sebagainya, termasuklah Seri Menanti. Seri Menanti pun ada banjir. Saya terbaca kenyataan daripada kerajaan negeri melalui Yang Amat Berhormat Sekamat berkaitan bantuan banjir kepada mangsa banjir. Saya tak tahulah kalau salah tu pun betul kembali lah. Sama ada bantuan tu khusus kepada tadi yang saya sebut tadi, kampung-kampung yang terlibat rasah tadi, Parlimen Rasah, Parlimen Seremban tadi dan Rembau tadi, tak terlibat Parlimen Kuala Pilah. Saya tak tahulah. Kalau semua, jadi saya nak bagi tahu bahawa ada yang mangsa banjir di kawasan saya ni yang masih ataupun tak dapat bantuan ni. Tadi baru saya tanya, dapat tak bantuan? Tak dapat. Jadi saya nak bagi tahu kepada kerajaan negeri kalau terlepas pandang tentang bantuan banjir menyeluruh, termasuklah kawasan Dun Simenanti tadi. Jadi Datuk Yang Dipertua, yang kono banjir itu termasuklah penghulu adat kat situ. Ataupun Pulu Luak Gunung Pasir. Rumah pesako kono kono banjir. Jadi saya simpati dan saya harapkan selain daripada bantuan, saya berharap kepada Jabatan Pengairan Saliran supaya dapat memperbetulkan. Banyaklah kawasan ataupun sungai yang dah dibetulkan oleh JPS ni. Dulu bila kita sebut dalam dewan, mereka dah betulkan, ambil tindakan, dah membersihkan kawasan-kawasan yang kotor dan sebagainya dan tak berlaku banjir. Kecuali tadi tempat-tempat termasuklah Gunung Pasir dan kawasan-kawasan di Semenanti tadi yang terlibat dengan banjir. Jadi saya berharapkan
ya Jabatan Pengairan Sariran ambil perhatian, ya kita bersihkan, kita luruskan sungai. Kalau sungai tadi bengkam bengkok, kita luruskan supaya aliran sungai tadi ketika hujan lebih, ketika air melimpah, ya dapat flow tadi dia berjalan dengan baik dan tidak berlaku banjir ya di kawasan ini. Kurang-kurangnya kita dapat mengelakkan banjir. Kurang-kurangnya kita dapat mengelakkan kos yang tinggi untuk kita membaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku ya masa banjir tadi. Jadi Datuk Mentua, cadangan saya tadi supaya ya kerajaan negeri terutama Yang Berhormat Sekamat ambil perhatian sikit ya tentang kawasan-kawasan saya ni yang mangsa-mangsa banjir ini supaya dapat kita hulurkan ya bantuan seperti yang telah disebutkan. Datuk Yang Bertua, saya juga tertarik ya dengan itu bantuan kepada siswazah kita. Siswazah terutamanya yang menganggur. Lebih ya kalau saya ikut ucapan Yang Berhormat Rantau, iaitu lebih 5,000 orang ya kita punya siswazah yang ada di negeri kita ini yang tak ada pekerjaan. Dan yang paling sedih sekali, mereka ni apabila musim pandemik COVID-19 ini mereka juga terkesan ya dengan gejala ini. Jadi Datuk Yang Bertua, cadangan saya kepada kerajaan negeri selain ya daripada bantuan yang ada tadi, ya kita tambah lagi bantuan kepada mereka. Tambah bantuan kepada mereka ini agar ya mereka boleh ya survive hidup mereka ya dan mereka boleh memikirkan ya peluang-peluang lain untuk mereka teruskan ya hidup mereka bersama dengan keluarga ataupun untuk mereka memikirkan kerjaya-kerjaya yang lain. Datuk Yang Dipertua, jadi cadangan saya tadi supaya beberapa perkara tadi diambil perhatian dan kalau perlu ditambah lagi di dalam ya bajet kita, mungkin kita boleh kurangkan daripada daripada P50 tadi kita beri perhatian ya kepada yang lain, termasuklah tadi kita punya siswazah. Di kampung-kampung ni Datuk Yang Dipertua tak lari daripada kemiskinan. Kemiskinan orang kampung ni tak seperti kemiskinan di bandar. Ya di bandar ni mungkin rumah dia cantik-cantik tapi dia miskin. Tapi kampung ni bila tengok rumah dia daif saja, ya kita tengok kita dah tahu dah. Kita kena pasti dah orang ni orang susah. Jadi mereka juga bila susah, batu mereka pula terjebak dengan pandemik COVID ini, ya Datuk Yang Bertua, lagi menyusahkan mereka. Lagilah mereka bertambah susah dan apa yang saya nampak, kita perlu bantu mereka ini. Sebelum persidangan dewan ini, saya telah pergi ke satu rumah PPRT dan saya interview orang tersebut. Saya panggil dia Utih. Utih, apa bantuan yang Utih dah dapat? Dia kata bantuan JKM dia dah kena potong. Nanti saya bagi alamat dia. Bantuan JKM dia kena potong, bantuan Baitul Mal dia pun kena potong. Ini satu contoh saya nak tunjukkan. Dan saya dapati bilangan penerima bantuan JKM tadi berkurangan, begitu juga bilangan bantuan daripada Baitul Mal berkurangan. Jadi makna dia bukanlah orang Simranti ni dia dah jadi kaya. Tak kaya Datuk Yang Dipertua. Cuma tadi saya tak tahu apa kriteria dan spesifikasi mana yang justifikasi mana yang dibuat oleh Baitul Mal dan JKM ya untuk menolak mereka ini daripada menerima bantuan daripada kerajaan. Jadi lepas ni saya cadangkan ya kepada Exco Kebajikan yang cantik molek ni supaya lepas ni kita tengok ya kita perhatikan yang kawasan kampung di Bukit Kepayang ni, saya duduk kawasan dia tak ada kurang orang miskin, tapi di kawasan saya ni ramai orang miskin. Bila miskin dipotong pula lagi dia punya allowance ya bantuan dia, jadi bertambah miskinlah mereka ini. Saya mencelah. Bolehlah silakanlah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sri Menanti. Kalau boleh, Yang Berhormat Sri Menanti boleh bawa saya sama-sama jumpa si Utih tu. Dan pada masa yang sama saya ingin menziarahi luar Pasir, hujung Pasir. Sana Gunung Pasir kerana
Saya pernah pergi sana. Makanan lauk apa tu? Kepala kambing ikan. Kepala kambing. Kari kepala kambing memang sedap. So kita sama-sama pergi lah. Untung. Nanti kita bawa petang je lah. Kita bawa petang. Jadi silakan, ya, saya silakan, welcome, ya, YB Bukit Kepayang untuk jumpa Utih tadi, ya, Utih, dan juga untuk pergi ke rumah, ya, ibunda kepada Datuk Pengulu Luak Gunung Pasir. Ya. Silakan. Saya pun jemput Datuk Speaker sekali lah. Kan saya berdua kan, orang kata lain lah nanti. Ya, kawan-kawan bila ada Datuk Speaker tu, adalah dia punya border sikit. Pertang ada mari, tak payah risau. Pertang ada mari. Oh, saya jemput Serban Jaya. Sorry. Saya lupa nak jemput. Sorry. Datuk yang Dipertua, dah tengah langgang jadi Datuk Tua. Bantuan rakyat miskin, ya. Iaitu kalau kita tengok dalam bajet kita Datuk Tua, sorry lah kepada pegawai, ya. Pegawai dapat bonus Datuk Tua. Bonus setengah bulan gaji. Ataupun RM1,000. Tapi orang kampung ramai Datuk Tua. Kita ada 1 juta lebih sikit kita punya penduduk kita. Ya, sebahagian dia adalah orang kampung. Kita punya awam berapa ribu lah Datuk Tua kan, yang dapat tu. Jadi orang kampung manang Datuk Tua. Orang tua kata apa ni? Datuk yang betul, Jadi meleleh Helio lah betul-betul orang kampung menang kan. Yang kita dapat, bukan kita lah, kita tak dapat penjawat awam. Jadi apa salahnya, ya, kita bantu mereka ini, ya, Sekolah Bandar Pandang, ya. Saya mencadangkan supaya kita beri perhatian kepada mereka ini dan apa jua bantuan, ya, yang kita berikan daripada macam seperti saya kata suazah tadi kepada 100, kita naikkan lagi jadi 300 ke sebulan kita boleh bagi. Begitu juga, ya, dengan bantuan tadi walaupun dah naik RM50, esko kebajikan, RM50 kita naikkan 100, kita ada duit lagi Datuk yang betul. Kita naikkan lagi 200 setengah Datuk yang betul. Apa yang boleh kita beli? Datuk yang betul kalau ada 200 setengah dalam poket, saya ingat tak sampai petang pun dah liau dah. Kan? Jadi apa salah dia? Apa salah dia? Ya, dengan duit rakyat tadi kita kembalikan balik kepada rakyat supaya mereka dapat sama merasa dengan kita. Itulah, ya, yang kita harapkan, itu yang rakyat harapkan kepada kita. Ini pun political mileage, ya, kepada kerajaan PH. Kalau kita dapat bantu ini, kerajaan negeri dapat bantu ini, saya ingat 1000 rahmat. 1000 rahmat kepada orang kampung yang susah, yang berada dalam keadaan kepayahan sekarang ini dalam masa pandemik COVID ini. Datuk yang Dipertua. Jadi saya cadangkan, ya, supaya dalam bajet kita untuk 2021 ini kita tambah lagi dari segi kebajikan dia dan juga kepada siswazah kita. Datuk yang Dipertua, kalau ini yang kita dapat buat Datuk yang Dipertua, saya rasa, ya, kita dengan Sembilan ni dah tak ada masalah, ya, dari segi kebajikan kepada orang miskin dan juga kepada siswazah yang menganggur, yang sekarang makin hari makin bertambah. Begitu juga dengan pengangguran kita. Ini Datuk yang tua, ya, kalau kita kaitkan, ya, dengan pengangguran yang ada, ya, selepas pandemik COVID ini ataupun penghujung COVID ini, kemungkinan akan naik kadar jenayah. Selain daripada pengangguran, kadar jenayah naik. Dan juga Datuk yang tua, kita terpaksa keluarkan kos yang tinggi, ya, untuk menghalang, ya, perkara-perkara ini berlaku, ya, di tempat kita. Jadi Datuk yang tua, apabila kita dapat bantu, sekurang-kurang dia kita dapat mengelak, ya, perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ya, berlaku, ya, di negeri kita ini. Datuk yang Dipertua, selain daripada itu, saya tertarik juga dengan rakan-rakan tadi, iaitu tentang cerita Paip Pocah. Betul. Paip Pocah ni bukan saja saya ingatkan berlaku di Sembilanti je, rupa dia banyak tempat Paip Pocah. Saya dah sebut dalam persidangan dulu, ada nama satu Taman Paip Pocah. Nama Datuk yang betul. Itu di kawasan Dun Kepayang.
Bukit Goyang. Dia pun tahu. Dia pun senyum bila sebut tu. Hari-hari pecah. Itu Taman Pek Pecah tu bukan saja di Kelawang jangan golak mana. Palung pun ada. Saya ingatkan ada di Semenanti, di Somban je, tapi semua tempat. Jadi saya mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya berilah sedikit bantuan kepada syarikat air di sebelah ni, sains ni, ya, untuk membaiki paip-paip lama ni. Apa salah dia? Ya, kita bantu sains, walaupun kita tahu sains ini adalah entiti perniagaan, ya, tapi kita bantu ya mereka ini, sains ini, untuk menukar paip-paip lama ni yang dah 40-50 tahun ni kepada paip baru. Jadi sekuang-kuang itu pun kita dapat menghalang, mengengkang paip yang pecah. Minta laluan sikit boleh? Silakan. Ya. Sempena cerita tentang paip pecah ni. Di tempat saya, Kampung Dacing tu pun, Kampung Dacing selalu pecah. Ya. Peruntukannya sepatutnya daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini masalahnya, itulah mereka menangguhkan sampai sekarang. Ya, itu pun satu hal juga tu. Ini isu lama sejak sejak 2018. Tapi sampai sekarang masih lagi belum dibetulkan. Ya. Okey, Datuk yang betul. Tak apalah. Mohonlah sesama. Datuk yang betul. Datuk yang betul di paip pecah. Ya, cerita paip pecah tadi. Ya, saya harapkan dan saya cadangkan ya kepada kerajaan negeri bantu. Walaupun tadi syarikat air tadi, ya, syarikat sains tadi, ya, adalah dia punya entiti syarikat, ya. Tetapi kita juga bertanggungjawab bila kita tengok ya, paip manjang lah pecah je. Ada orang datang kojo tak mandi ya, Datuk yang tua, ya, dah bila tak mandi dah tak nak subuh, dah tak boleh pula nak subuh walaupun dia bangun pagi. Datuk betul, sebab apa? Air tak ada. Jadi itu konolah kita beri perhatian ya tentang paip pecah ni supaya bantuan ya kepada membaiki paip-paip yang pecah ni, kepada paip yang lama kepada paip yang baru, supaya masalah-masalah ini tak timbul lagi ya di Noi kita ni, di Noi 9 ni. Jangan nanti bukan saja ada taman paip pecah, ada pula nanti negeri paip pecah. Itu susah. Macam Noi tak ada air lah. Datuk betul sekarang ni dah ada negeri tak ada air, kan? Kita tak nak itu. Jadi kita nak title tu kita tak nak. Jadi biarlah sebelum berlaku yang perkara yang bukan-bukan ataupun memudaratkan ya kepada rakyat berkaitan dengan air ini, jadi kita perhatikanlah, kita rancang baik-baik supaya kita dapat menukar paip-paip lama ini kepada paip yang baru, yang lebih elok lagi dan kualitinya lebih baik. Datuk yang dipertua, selain daripada itu, iaitu tentang SOP masjid, Datuk yang dipertua. Saya sendiri pun hari itu tak paksa pakai golang pink. Golang pink, Datuk yang betul. Nasib baiklah hampir hari je. Golang pink tu kuarantin lah, Datuk yang betul. Nasib baiklah hari ni dah lepas. Kalau tak, dengan Datuk yang berdua, dengan sekamat semua kono hari ni. Tapi saya dah lama dah. Saya dah lama lepas dah. 16 bulan dulu dah lepas. Hampir hari. Ya, di masjid. Jadi saya nampak ya, ada masjid-masjid dia ambil ringan tentang tentang SOP yang disarankan oleh kerajaan. Dia ambil masjid dan surau. Dia ambil ringan. Jadi saya juga kadang-kadang tertanya juga, apakah Jabatan Agama Islam tidak mengambil tindakan ataupun tidak mengkhabarkan kepada masjid-masjid ini tentang SOP yang perlu jamaah ataupun jawatan kuasa dan jamaah perlu ikut supaya tidak berlaku lagi satu masjid di kuarantin. Satu masjid, Datuk yang betul, itu nasib baiklah 80 orang. Kalau macam Masjid Paroi Jaya yang ramai itu, so ramai-ramai kena kuarantin. Tak cukup tampik untuk mereka kuarantin nanti. Jadi saya cadangkan kepada Jabatan Agama Islam supaya perhatikan ataupun kuasakan tentang SOP ini kepada masjid dan surau-surau. Jadi jangan nanti mereka yang ramai ni dah kena golang pink ni, Datuk tu. Jadi ini satu perkara yang kita tak boleh menang ringan.
dan kita perlu ambil perhatian tentang perkara-perkara ini. Datuk Yang Bertuah, berbalik pasal banjir tadi Yang Bertuah. Ini juga bukan berlaku dekat Taman Tuk Mansur, Rasah dan sebagainya. Saya tengok dalam laluan saya ke rumah saya berlaku di Taman Guru. Taman Guru ni rakan saya di Taman Guru, satu rumah habis banjir. Saya kata, kau tak bagi tahu ke kepada Majlis Perbandaran Seremban? Majlis Bandaraya Seremban. Dia kata dah bagi tahu, dah hantar surat dah, tetapi tak ada tindakan kepada surat tu. Jadi kepada Datuk Bandar Seremban, ambil perhatian sikitlah. Ya, takkanlah nak tunggu habis perabot orang, beribu orang rugi, baru kita nak ambil tindakan. Jadi sehingga sekarang, ya, saya tengok tindakan yang sepatutnya ya mesti diambil. Walaupun janganlah kita benarkan pemaju untuk mengaut keuntungan dengan mengorbankan ya rakyat kita yang ada dengan kita sekarang ni. Datuk Yang Bertuah. Nampak rakyat terpaksa berkorban ya dengan tadi kerakusan pemaju tadi. Sepatutnya pihak bertanggungjawab ya PBT ya terutamanya MBS tolong ambil perhatian ya kepada Esko Majlis Kerajaan Tempatan ya, ambil perhatian ni, dan saya diberitahu ya Esko ataupun wakil rakyat kawasan dah tengok dah ya kawasan tersebut, dan saya harapkan ya wakil Esko Kerajaan Tempatan dan juga MBS ambil perhatian ini, ambil tindakan supaya rakyat tak sengsara. Jangan cerita-cerita asyik rakyat, tetapi sebenarnya ramai yang sengsara, bukan saja disebabkan oleh COVID, ya, pandemik COVID-19 ini, tetapi mereka sengsara oleh kerakusan orang lain, oleh tangan-tangan yang mengaut keuntungan yang terpaksa mengorbankan ya orang yang tak berdosa ya yang ada kat sekitar kita. Datuk Yang Bertuah. Jadi saya harapkan ya supaya perkara ni diberikan perhatian, tindakan oleh agensi-agensi yang terlibat. Datuk Yang Bertuah, saya menyokong YB Chuah ya tentang sayangi wanita. Saya dah lama praktikan. Jadi saya cadangkan, selain daripada cadangan YB Chuah tadi, dan saya yakin disokong oleh Kepayang, ya kita buat kempen sayangi wanita. Setuju? Celah. Sedang dibuat. 16 hari aktivisme ini sedang dijalankan. Saya sokong Datuk Yang Bertuah. 14 Datuk Yang Bertuah. Datuk Yang Bertuah. Setuju Chua? Celah. Saya tak setuju. Tak setuju tak apa. Masukkan saja, sokong saja. Datuk Yang Bertuah, itulah ya saya punya cadangan daripada moratorium tadi, ya rumah rakyat dan juga gerai-gerai, sewa gerai-gerai tadi diberikan ya pelepasan oleh kerajaan negeri dan sehinggalah banjir tadi, dan saya harapkan ya yang saya cadangkan ini ya diberikan perhatian dan dapat dilaksanakan demi untuk membela ya rakyat, bukan saja di Semenanti, malahan di dalam negeri kita. Ya rakyat sejahtera, ya kerajaan akan selesa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Semenanti.